Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Afi bin Ahmad. Nombor matrik AA190726 daripada Seksyen 2. Dan saya Muhammad Syahim bin Syarudin, nombor matriks AA190907 daripada Seksyen 2. Okay, baik. First of all, kita akan hidupkan PLC ni dan naikkan MCB. Tekan escape, pergi pada network. Okey. Ambil IP address. So, kita ambil IP address ni untuk kegunaan dalam software kita nanti. Okay, baik. Untuk kita settingkan IP address, kita perlu pergi kepada network, setting network, dan kita pergi ke Ethernet, change adapter option, pergi kepada Ethernet dan properties, kita ubah pada internet protocol version, kita masukkan IP address yang kita telah ambil tadi pada PLC. Pada hujung IP address kita ubah pada nombor selain daripada nombor yang PLC gunakan. Yang lain kita copy saja. Okey, close. Seterusnya kita akan pergi kepada software logo. Sambungannya seperti berikut. PB1 kita akan letakkannya sebagai I1, iaitu normally open sebagai input. PB2 sebagai input yang kedua, iaitu button push button normally close, dan juga relay adalah M1. Relay M1 yang sebagai input ni adalah relay contact. Yang bawah juga adalah sebagai contact kepada kita punya output, iaitu fan. Jadi apabila kita sudah selesaikan diagram, kita akan transfer semua data ni kepada PLC. Jadi pada PLC kita akan testkan dia. Push button yang pertama, fan akan run. Bila kita tutup, still akan run, kerana pada relay contact ni terdapat arus yang mengalir walaupun kita sudah tutup pada PB pertama. Untuk kita offkan dia, kita hanya perlu menekan PB yang kedua. Fan akan mati. Okay, bagi lab activity yang kedua, kita akan menguji timer pada PLC. Okay, pada on delay kita akan setkan 5 saat, dan pada off delay kita akan setkan pada 10 saat. Okey, pada sambungannya PB1 adalah I1, kita setkan I1 iaitu normally open. Lepas tu timer on delay, ini adalah timer on delay. Yang bawah dia pada O dia adalah timer off delay. Ini kita sambungkan ya seperti dalam raja. Seterusnya adalah timer contact. Timer contact yang untuk on delay adalah normally close dan disambungkan pada output yang pertama, iaitu lamp. Dan pada run yang terakhir, timer off contact akan sambungkan pada output yang ketiga dalam PLC adalah yang ketiga, iaitu fan. Jadi kita on, untuk kita test. Pada awalnya dia akan terus menyala. Bila kita onkan switch, Selepas kipas akan run. Selepas 5 saat, lampu akan off. Pada sini akan tertutup sebab dia adalah normally close. Jadi bila on, dia akan normally open. Akan open. Jadi lampu akan tutup. Apabila kita push button yang pertama balik pada kipas, selepas 10 saat, kipas akan tertutup. Baiklah, untuk task 2B
Di sini kita dapat lihat kita ada dua push button kat sini. So jadi kat sini kita letakkan input 1 dan input 2 sebagai push button, normally open. Sebab kat sini normally open. Kemudian dekat rangnya ni dia punya output adalah lamp. Lamp di dalam PLC kita adalah Q1, output 1. Kemudian lamp kita akan dikenatkan dengan relay contact di rang kedua. So jadi kat sini adalah relay contact dan kita namakan dia Q1 supaya dia connect. Kemudian dia akan terus kepada on delay timer. So jadi kat sini kita ada on delay timer. Lepas tu kat sini dia dah kata setkan pada 5 second. Jadi di sini kita sudah setkan 5 second. Kemudian on delay timer ni akan dikenatkan pula kepada relay contact yang di rang yang bawah. Relay contact ini akan sambung kepada fan dan juga buzzer. So jadi kita sudah transfer. So jadi bila kita run, bila kita on kan ni, lampu akan on. Kemudian lepas 5 saat buzzer akan on. Buzzer dan fan. Buzzer dan fan. Okay, kemudian bila kita off, dia akan off. Sama juga dengan button di PB2. Selepas 5 saat buzzer dan fan akan on. Okey, untuk light activity 3, di sini kita boleh tengok adalah aplikasi untuk pakai counter. Counter yang kita guna adalah counter up and down. So jadi dekat logo segment ni kita sudah dah setkan dia punya susunan semua seperti yang dalam gambar raja ini. So jadi PB1 akan masuk kepada R, PB2 masuk kepada counter, count up, dan juga PB3 kena kepada direct. So jadi kat sini dia kata setkan count up dan count down adalah 5. So di sini kami sudah setkan 5 dan 5. So jadi function untuk yang push button 2 adalah untuk count up dan function untuk push button 3 adalah untuk count down. Function untuk push button 1 adalah untuk reset. Okey, so jadi bila kita dah transfer dia punya data, so bila kita nak onkan lampu ni, kita akan setkan dia 5 kali sebab kita dah set kat sana 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 kali. So jadi bila kita nak count downkan dia, kita akan tekan dia 1. Ini adalah untuk tandakan dia untuk supaya counter tu untuk countdown. So jadi bila ni dia akan kita tekan sekali saja, dia akan 1. So jadi kita ulang balik pada awal. Kita resetkan balik. Kita resetkan button ni. Okay, so jadi saya akan buat 8 kali. So jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So jadi kita suruh dia countdown 1, 2, 3, 4. Okay. Jadi apa yang kita dapat lihat, lampu akan menyala apabila counter sampai ke angka 5 dan akan turn off apabila counter bawah daripada 5. Seterusnya, bagi observation pertama, pada skrin PLC kita dapat lihat yang paling atas adalah IP address, manakala yang tengah adalah subnet, mask dan yang paling bawah adalah gateway. Bagi observation yang kedua, number of input adalah 2, manakala bagi number of output adalah 1. Bagi observation yang ketiga, kita perlu nyatakan address bagi setiap input switch. Switch yang pertama adalah I1, yang kedua I2, yang ketiga I3 dan switch yang terakhir adalah I4. Bagi observation yang keempat, nyatakan address bagi lampu, buzzer dan juga kipas. Bagi lampu ianya adalah Q1, buzzer Q2, manakala bagi kipas pula adalah Q3. Bagi observation yang kelima, cara untuk kita resetkannya adalah dengan menekan semula push button. Bagi observation yang keenam, cara untuk kita setkan counter adalah pada software, kita klikkan pada counter dan kita setkan nilai yang kita nak bagi count up dan juga nilai bagi count down. Kita akan tengok bila dia lebih daripada 5 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Still jadi akan seperti menyala. kita lihat lampu akan still menyala. Jadi sekarang kita tengok untuk seterusnya adalah apabila counter countdown lebih bawah daripada apa yang kita tekan. So, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti yang kita dapat lihat,
lampu akan masih menyala apabila ia sampai ke angka 5 dan juga terpadam apabila ia bawah daripada angka 5. Tidak kira berapa banyak kita tekan apabila kaunter naik atas dan juga kita tekan apabila kaunter turun ke bawah. Seterusnya kita beralih pada question bagi lab activity yang kedua. Bagi question yang pertama, bincangkan kepentingan latching dalam ladder diagram. Terangkan aplikasi sebenar yang melaksanakan latching. Bagi fungsi latching dalam ladder diagram, latching berfungsi untuk mengekalkan output dalam keadaan energized walaupun inputnya berada dalam keadaan open. Hal ini adalah rangkaian pemeliharaan diri kerana apabila diberi tenaga, arusnya tetap akan mengalir sehingga butang berhenti ditekan. Bagi aplikasi latching pula, ianya dapat dilihat dalam rajah di sebelah bahawa pada rang yang pertama, terdapat start button yang berkeadaan normally open selari dengan CR1 iaitu relay contact yang pertama. Seterusnya, komponen seterusnya adalah stop button yang berkeadaan normally close dan juga relay coil sebagai output. Pada rang yang kedua, terdapat relay contact yang kedua dan juga mentol iaitu sebagai output. Apabila start button ditekan, ianya akan berkeadaan close menyebabkan output CR1 menjadi energized. Hal ini menyebabkan apabila CR1 energized, kesemua kontaknya akan berkeadaan close dan dapat mengalirkan arus. Oleh halnya demikian, mentol akan menyala walaupun start button ditekan sekali lagi menyebabkannya ianya berkeadaan open kerana arus dapat mengalir melalui relay contact pada rang yang pertama. Untuk memberhentikan CR1 daripada energize, stop button perlu ditekan menyebabkan ianya berkeadaan open dan arus tidak dapat mengalir. Jadi kesemua relay kontaknya akan menjadi open dan mentol tidak akan menyala. Bagi soalan yang kedua, explain what happen when the input are connected in parallel. Terangkan apa yang berlaku apabila input disambungkan secara selari. Jadi apabila input dipasang secara selari, ini menyebabkan input berada keadaan OR gate. Dalam keadaan ini, walaupun hanya satu button input ditekan, arus tetap akan mengalir. Truth table adalah seperti dalam gambar rajah. Seterusnya adalah soalan yang ketiga. Explain what happen when the output are connected in parallel. Terangkan apa yang berlaku apabila output disambungkan secara selari. Apabila output dipasang secara selari pada ladder diagram, ianya akan menyala iaitu turn on secara serentak apabila switch berada dalam keadaan close menyebabkan arus dapat mengalir. Seterusnya soalan yang terakhir, discuss the importance of PLC in industrial application. Bincangkan kepentingan PLC dalam aplikasi industri. Ianya adalah PLC ni mudah mencari punca ralat dan dikendalikan. Jadi PLC mempunyai banyak output yang memudahkan mereka menyelesaikan ralat. Ia mesra pengguna dan mudah dikendalikan. Fungsinya lebih konsisten dan boleh dipercayai. Ini tidak memberikan ruang untuk ianya berlaku kesilapan. Seterusnya, PLC juga adalah kuat dan tahan lasak. Kekuatan pemprosesan PLC setaraf dengan komputer biasa, tetapi kurang rapuh dan dirancang untuk menahan keadaan perindustrian yang lebih lasak. Yang terakhir, ianya lebih menjimatkan kos berbanding dengan perkembangan perisian yang lain. PLC jauh lebih murah dan berpatutan. Ia juga lebih cekap kerana fungsi tanpa kesalahan. Ini menjadikan aset berharga bagi pengeluar industri.